ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Makno, kita selaku pengerusi majlis kita pada malam ni, barisan kepimpinan madrasah dan Tuan Imam serta ahli jangkauan kuasa, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya di atas nikmat kehidupan dan kesihatan yang Allah salurkan, yang boleh menjadi penyebab untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, yang sudah tentu dengan nikmat taufik dan hidayah. Kerana tanpa taufik dan hidayah, kesihatan tidak memberi apa-apa makna pun. Kerana ramai orang-orang yang sihat walafiat, tapi dia tidak muncul di persada masjid, surau, di mana majlis-majlis ilmu, membuat kebaikan dan sebagainya, kerana dia tidak ada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran kecuaian diri sendiri yang tidak mahu mencari taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berada di Taman Syurga untuk kita mendengar satu tajuk khas. Walaupun yang kita nak bincang pada malam ini sudah disebut oleh Nabi 1400 tahun lebih, tetapi di negara kita khususnya di Nusantara lah, termasuk Indonesia sendiri pun, kebanyakan terlepas pandang tentang penyakit Al-Ain. Walaupun penyakit ini telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, tetapi kebanyakan para ustaz kita yang menulis buku tentang perubatan Islam, mereka terlepas pandang untuk membicarakan tentang penyakit Ain. Biasa mereka tulis tentang sihir, tentang gangguan makhluk halus dan sebagainya. Tentang Ain yang saya tengok dalam negara kita hanyalah buku-buku terjemahan daripada negara Arab. Itu pun terselit di bawah tajuk-tajuk besarnya penyakit berkaitan dengan sihir, tapi dimasukkan sedikit pembicaraan tentang Ain. Maka Allah Ta'ala telah memberikan saya satu peluang ilmu dan sebagainya untuk menulis tentang penyakit yang terlepas pandang ini. Setakat yang saya survey, tidak ada lagi buku yang ditulis berkaitan dengan penyakit ini di seluruh Malaysia, bahkan di Indonesia pun, kecuali buku-buku terjemahan. Terjemahan ada yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Sadhan, Al-Mubarak Usamah bin Yasin, kemudian Syekh Wahid Salam Bali, dan beberapa nama besar lagi dalam perubatan Islam di negara Arab. Dalam Darus Syifa ada sedikit ditulis berkaitan dengan cara-cara merawat sihir. Dalam buku 5, dalam Darus Syifa dia ada 5 buah buku yang menjadi silibus. Buku yang kelima itu ada sedikit beberapa helai berkaitan dengan tajuk penyakit Ain. Sedangkan penyakit Al-Ain ini sangat berbahaya. Dia mula dikenali sekarang bila ada artis-artis yang sudah mula sedar tentang bahaya penyakit ini. Kalau kita lihat, Delofa tidak mendedahkan wajah anaknya sampai sekarang. Antara alasannya kerana bimbang terkena penyakit Ain. Kerana penyakit Ain boleh terkena walaupun dilihat pada gambar, pada kamera, walaupun tidak bersemuka. Maknanya dia lebih berbahaya daripada setengah-setengah penyakit fizikal. Termasuk COVID-19 yang bahaya dahulu pun tidak akan terkena kalau kita tidak bersentuhan dan berada pada jarak yang dekat. Ataupun kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
Tapi penyakit ain boleh terkena walaupun orang itu berjauhan. Walaupun sekadar tengok gambar. Sebab tu ibu bapa dulu selalu larang kita jangan beri gambar pada orang sesuka hati. Hari ni tak perlu beri dah. Orang boleh tengok gambar dalam Facebook, dalam TikTok, dalam mana-mana media sosial. Seolah mereka tak takut langsung. Kalau orang-orang dahulu yang sedar tentang penyakit ini, ulama-ulama yang menulis tentang ain, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lain ulama besar pada waktu zaman dahulu yang menulis tentang ini, mereka akan hairan betapa manusia pada hari ini tidak peduli tentang bahaya penyakit ini. Cuba tengok dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, bagaimana gambar didedahkan, video-video diambil, diuploadkan, dibuat konten-konten. Yang semua itu boleh mengundang penyakit ain. Dan saya yakin penyakit ain pada zaman sekarang lebih banyak berlaku berbanding pada zaman-zaman kita yang ketika kamera belum lagi berleluasa, gambar susah dia diambil, tak ada handphone lagi. Maka penyakit ain tidak mudah tersebar. Dan penyakit ain ini bukan boleh terkena hanya kepada manusia sahaja. Dia boleh terkena pada rumah, pada kenderaan, pada harta benda kita. Boleh terkena. Inilah satu penyakit yang sangat pelik. Kalau benda-benda lain, penyakit-penyakit fizikal lain, dia tak akan kena pada barang-barang. Tapi penyakit ain boleh kena pada rumah dan sebagainya. Dan dalam buku ni saya tulislah, yang saya cetak yang baru ni, insya-Allah hujung bulan ni saya dah buat edisi kemas kini lah. Untuk lebih selesa kepada pembaca, saya besarkan sikit tulisan. Sebab dulu tulisan ni dia agak kecil sedikit, barangkali sebelah, saya guna 12 tu. Kemudian kertas tu kertas kuning tu, kertas cream paper. Jadi dia tak sakit mata kalau baca. Tapi harga tetap sama walaupun kos meningkat. Saya jual RM20 juga sebab untuk memberikan supaya dapat memiliki buku ni. Saya kira RM20 itu tidak mahal dengan keadaan kita boleh beli banyak perkara pada hari ini dengan nilai yang lebih lagi. Dulu saya dah ceramah tentang ain di masjid-masjid. Tapi tidak semua orang dapat dengar ceramah saya. Kalau ceramah di surau ni mungkin 20 orang, 30 orang yang dengar. Ceramah di masjid tu mungkin takkan hari-hari nak berceramah tentang penyakit ain. Lalu saya fikir kena tulis juga buku. Tambahan pula penyakit ni pun saya tengok orang-orang terdekat saya pun ada kena. Sahabat-sahabat dan pesakit-pesakit yang datang ke Darul Syifa juga terkena dengan penyakit ini. Apakah penyakit ain itu? Dari segi bahasa, ain itu bermakna mata. Penyakit ain dikatakan disebut al-ain kerana dia berpunca daripada pandangan mata. Walaupun orang buta juga boleh kenakan ain pada orang. Tapi secara umumnya, penyakit ain boleh terkena dengan sebab pandangan mata. Sama ada dia pandang dengan rasa kagum ataupun rasa hasad dengki. Orang kalau tengok kita, dua aja. Sama ada dia suka, kalau suka biasa-biasa tak apa. Kalau kagum, dia mungkin risiko untuk kena ain. Kalau dia benci, biasa-biasa okey. Kalau dia timbul hasad dengki, boleh terkena ain. Dan simptom kena ain lebih kurang macam sihir. Tapi dia bukan sihir. Sebab tu siapa yang paling banyak terkena ain ialah baby atau kanak-kanak. Kadang-kadang orang datang dipuji dia, cantiknya anak kau, cantiknya. Sekali puji tak kena lagi. 2 kali mungkin tak kena. 3-4 kali kena. Dan pujian manusia dia tak boleh menerima pujian. Kita diajar dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah. Sebab tu kalau kita puji makhluk, kena sebut nama Allah. Untuk mengelakkan ain. InsyaAllah saya akan beritahu nanti. Kerana dalam buku ni kalau baca insyaAllah ada semua. Cara rawatan pun ada. Saya berikan 7 cara rawatan. Termasuk cara rawatan yang dilakukan oleh Darul Syifa. Penyakit ain ni tuan-tuan, ramai yang tak tahu bahayanya. Kerana dia sampai peringkat boleh membunuh. Boleh membunuh. Ada yang demam biasa, ada yang sakit macam sakit fizikal, ketumbuhan, kena macam kanser, macam apa, dia boleh berpunca daripada ain. Dan hari ini kita tengok banyak orang kena kanser-kanser yang tiba-tiba tidak dapat dikesan, sampai tengok tahap 4 terus. Mula-mula tak ada tanda pun.
Nak kata dia makan, dia jaga pemakanan. Ini tidak mustahil. Kanser ini bukan disebabkan penyakit medikal biasa, tapi disebabkan oleh penyakit air. Orang kena stroke, kadang-kadang tak ada darah tinggi, tiba-tiba tumbang. Tuan-tuan pernah tengok seorang artis sedang buat persembahan, tiba-tiba tumbang. Seorang pemain bola sepak di tengah padang, yang memang dia sihat walafiat, dan dia ada doktor peribadi yang sentiasa memeriksa kesihatan dia, tiba-tiba boleh tumbang. Kita tengok bahawa ni pemain bola kayu basikal kita tu kena penyakit yang seperti ada sejenis nama penyakit jantung tu. Tuan-tuan, penyakit air ni dia boleh kena kepada orang yang paling sihat. Dia tidak kira siapa. Dan penyakit air ni boleh berpunca daripada sesiapa sahaja tanpa disedari. Mungkin orang tu ulama, orang tu orang baik, ustaz, ataupun siapa sahaja boleh kena daripada seorang bapa kepada anaknya. Dan dalam ni saya bawa testimoni tentang orang-orang yang terkena, yang menyebabkan anaknya sendiri terkena air tanpa dia sedar. Syekh Abdullah Sadahan, Dr. Abdullah Sadahan, seorang yang banyak terlibat dengan merawat penyakit-penyakit air di Arab Saudi, dia cerita bagaimana seorang lelaki bawa anaknya untuk dirawat. Yang telah dicuba dengan pelbagai rawatan-rawatan moden, pantan orang tunjuk saja rawatan moden kat mana dia akan pergi. Dan anak dia tu kena tiba-tiba sahaja. Tiba-tiba sahaja, tak boleh berjalan dan akhirnya lumpuh. Dia pergi dah jumpa doktor. Habis rawatan dah. Puluh-puluh ribu dah habis. Akhirnya dia pergi rumah Abdullah Sadahan. Takut anak dia kena sihir ke, kena gangguan jin ke, pergi. Ketika dalam sesi bertemu ramah macam soal jawab apa semua, Dr. Abdullah Sadahan tanya anak dia, kalau kamu rasa kamu kena ain, agak-agak siapa yang kamu syaki yang menyebabkan kamu terkena penyakit ain? Anak dia tiba-tiba menjawab, bapa aku. Lalu dia tanya kepada bapa budak tersebut, sebelum anak kamu jatuh sakit tiba-tiba, sebenarnya apa yang terjadi? Dia kata pada suatu hari ada seorang datang ke rumahnya, tetamu datang. Dan orang Arab ni mereka sangat menghormati tetamu. Anak dia pun serve lah, bawa air apa semua, letak makan makanan apa semua. Bila balik tetamu tadi, dia puji anak dia berlambung-lambung. Tanpa menyebut nama Allah dalam pujian itu. Kaulah satu-satu anakku yang hebat, yang begini apa. Selepas pujian tersebut, anak dia jatuh sakit. Dia tidak sedar bahawa pujian yang melampau, kekaguman yang melampau kepada anaknya menyebabkan anaknya jatuh sakit. Dan kalau kita tahu siapa penyebabnya, itu senang. Dia kena ambil sisa atau bekas orang tersebut. Bila Syekh Abdullah Sadahan syaki bapa dia penyebab dalam air yang diminum tadi, maka dia suruh anak dia minum pada bekas bibir bapa dia tadi. Bila minum sikit, tangan yang tadi kaku sedikit boleh bergerak. Tapi tak boleh lagi. Dia kata kalau macam tu kamu masuk bilik air. Dia suruh bapa tu masuk bilik air, mandikan. Mandikan tak ada air tersebut. Ambil wuduk tak ada. Kemudian ambil dukun anak dia, sebab anak dia tak boleh berjalan, dukun letak bilik air, simbah daripada belakang. Selepas disimbah dengan air bekas mandian bapaknya tadi, terus anak dia boleh menggerakkan tangan, boleh menggerakkan kaki, dan alhamdulillah boleh berjalan. Cerita ini kisah benar. Berapa ramai di luar sana, kadang-kadang anak jatuh sakit, cucu jatuh sakit kerana pujian melampau daripada keluarga sendiri. Tanpa disedari. Kadang-kadang budak demam tak kebah-kebah. Kadang-kadang menangis malam. Menangis malam antara punca air. Kadang-kadang bukan gangguan, ada menangis malam gangguan. Ada menangis malam kerana punca air. Budak itu akan sakit dan dia tidak dapat beritahu kesakitan dia luahkan melalui tangisan. Ingat, penyakit air ini boleh berlaku kepada keluarga sendiri. Sebab tu bila kita puji, kita kena sebut Masya Allah, cucu nenek. Masya Allah, tabarakallah. Biasakan macam tu untuk potong air. Tak kira lah puji siapa-siapa pun. Sebab tu kita tengok orang Arab, di rumah dia pun dia tulis Masya Allah, tabarakallah. Kita pergi kat Mekah, tengok stiker di belakang tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita stiker kereta kita siap pedang bersilang, bukan main lagi.
Tanjak tak tanjak. Iyalah semangat mak kilau. Kembali ramai lagi pergi panggung wayang kan. Lepas tu subuh 3 kerak je. Dan kita tuan-tuan, orang Arab dia faham. Sebab air ni boleh menyebabkan jatuh sakit, boleh menyebabkan terbunuh. Saya pernah jumpa anak murid saya meninggal dunia 2 hari saja. Dia sakit kepala pada hari Selasa, meninggal dunia pada hari Khamis. Ketumbuhan di kepala. Dia seorang budak yang dipuji oleh rakan-rakan, datang ke sekolah naik motor besar. Hingga tak ada orang kagum, hingga tak ada orang hasad dengki. Dan budak tu sudah tentu dia tak baca pendinding barangkali. Dan orang macam ni boleh terkena air. Sebab tu dulu ada orang-orang tua cakap, kalau orang-orang baik ni biasanya pendek umur. Kadang orang baik terdedah dengan pujian. Kadang-kadang terdedah dengan hasad dengki. Dan tak mustahil dia boleh terkena air. Cuma kata ulama, mungkin orang terkena air, mereka harapkan kalau mereka meninggal, harap-harap mereka dapat pahala mati syahid. Itu sahaja. Saya mungkin Allah Ta'ala berikan saya dapat menulis. Walaupun saya bukan orang paling alim. Sudah tentu. Ramai lagi ustaz-ustaz di luar sana yang hebat-hebat dalam perubatan Islam. Tetapi Allah pilih saya kemungkinan. Kerana anak saya sendiri sudah terkena penyakit air dan meninggal dunia ketika berusia 9 tahun. Demam 2 hari sahaja. Bawa ke doktor 2 kali. Doktor kata tak ada apa. Tapi tandanya kekuningan pada wajah. Kuning pada wajah dia, dan hari Selasa, hari Rabu dia demam, hari Selasa dia demam, hari Khamis malam Jumaat dia meninggal dunia selepas maghrib. Selepas dia meninggal dunia, kuning-kuning itu terus hilang. Dan baru setelah saya mendalami tentang penyakit ain, baru saya tahu antara simptom ain yang disebabkan oleh jin. Ain ada 2 sebab, satu manusia, satu jin. Kulit muka akan menjadi kekuning-kuningan. Kalau orang berwajah gelap, dia akan menjadi lebih gelap dan menjadi lebih gelap wajahnya. Sehingga kan dia tengok di cermin, dia akan melihat wajahnya bertambah kusam. Seolah-olah tidak ada seri pada wajahnya. Itu mungkin terkena air jin. Kalau orang yang berkulit putih, dia akan jadi kekuningan. Anak saya meninggal dunia, perempuan meninggal dunia. Maka selepas daripada itu, Allah Ta'ala beri saya kaji, memang betul dia penyakit air. Sebab doktor kata tak ada penyakit. Buat postmortem pembedahan pun tak ada apa-apa dapat dikesan sama ada jangkitan kuman atau. Dan ini berlaku sebelum COVID-19 dahulu. Dan keluarga saya sendiri pun ramai, saya tengok kawan-kawan, anak murid. 2 orang anak murid saya meninggal dunia kerana ketumbuhan yang mendadak, kanser yang mendadak walaupun usia dia muda. Dan biasanya mereka yang biasanya jadi ketua pengawas, mereka sentiasa dipuji, wajahnya handsome, dan mereka tak ada pendinding. Kita tak mustahil. Orang yang ada yang memuji dan kagum, ada orang yang hasad dengki, maka boleh kena ain. Walaupun orang yang menyebabkan ain itu tidak sedar pun bahawa dialah penyebabnya. Sebab tu tuan-tuan, kita nak rendahkan ilmu ni pada masyarakat. Kadang-kadang kita ada anak, kita ada cucu. Kadang-kadang kita kagum dengan anak kita. Kerana kerjayanya, kerana akademiknya, atau kerana akhlaknya. Lalu kita memuji. Kita lupa bahawa pujian itu semua dikembalikan kepada Allah. Kita dilatih oleh Allah 17 kali sehari. Dalam solat wajib kita. Dan solat belum masuk solat sunat. Mesti kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Puji sesiapa pun mesti kembali pada Allah. Puji cucu kena sebut nama Allah. Bukan yang membaikkan cucu itu kita. Yang membaikkan, menyebabkan dia baik adalah dengan sebab rahmat Allah dan juga ilmu yang Allah berikan. Maka kita sebut Masya Allah, Masya Allah. Biasa ke macam tu? Tabarakallah. Bahkan kalau kita kagum dengan diri sendiri, ada orang yang boleh mengainkan diri dia sendiri. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebut bahawa ain itu ada 2. Satu ainun hasidatun wa ainun mu'ajjabatun. Ainul hasidah, ain dengan sebab hasad dengki ataupun kagum pun boleh. Yang hasad dengki ni orang lain daripada luar kena ke kita. Tapi kalau ain disebabkan kekaguman diri sendiri pun boleh. Sebab tu dalam ilmu tasawuf
dia ada satu sifat yang dinamakan sifat mazmumah, yang dikeji ialah ujub. Ujub ni kita rasa kagum berdiri sendiri. Hebat aku. Hujan tengah lebat, waktu subuh, tiba-tiba kita je terpacul di dalam surau. Orang lain tak datang. Lalu kita pun rasa, di taman ni susah dia nak cari macam aku. Mungkin akulah wali Allah. Kan? Walaupun sebenarnya wali nikah pun belum. Dia mudah-mudahan nak memberikan gelaran wali Allah, Tok Guru. Saya beritahu, kalau ustaz muda-muda tak payahlah panggil tuan guru lagi. Panggil ustaz sudah. Tuan-tuan guru ni ulama-ulama sesepuh yang dah tua-tua, yang sudah berkhidmat dalam masyarakat lama apa semua, barulah layak dipanggil tuan guru. Kalau baru buka madrasah apa semua, panggil ustaz sudah. Dan ustaz yang muda-muda ni jangan perasan dia tuan guru. Kena tawaduk sikit. Kalau orang panggil tuan guru tak payah. Panggil ustaz sudah. Tuan guru ni label tertinggi dalam bagi orang-orang yang berilmu. Tak sesuai lagi. Kena ada tawaduk. Ini pun juga boleh menyebabkan penyakit ain kalau dia rasa kagum pada diri sendiri. Ada orang yang berubah bila dipuji. Ada seorang ulama di Arab Saudi nama Syekh Abdullah Al-Qasimi. Dia belajar di Azhar Mesir. Dia ketika dia muda, orang mengkagumi ilmunya. Dia menulis banyak kitab. Sehingga kan pengkagumnya menyebut dalam Iman Masjidil Haram ketika berkhutbah akan menyebut namanya. Dan dia digambarkan seperti Ibnu Taimiyah dari segi ilmu dan disiplin ilmu yang dikuasainya. Tidak siapa sangka suatu hari kemudian, setelah berpuluh tahun, Syekh Abdul Qasimi berkhidmat, menulis buku, menulis kitab. Tapi dia punya, di antara dia punya penyakit, setiap kali dia tulis kitab, di belakangnya dia akan tulis syair yang memuji diri sendiri. Ulama-ulama lain dan tuan guru dia sendiri nasihatkan, jangan tulis syair-syair yang memuji diri sendiri. Termasuk Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan sebagainya. Tapi dia tidak peduli. Akhirnya Allah Ta'ala nak tunjuk kekaguman pada diri sendiri boleh menyebabkan penyakit ain, boleh menyebabkan manusia menjadi rosak. Akhirnya dia telah menjadi murtad, tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Dan dia bukan murtad biasa. Dia bukan murtad menjadi Kristian, bukan murtad masuk agama lain, tapi dia menjadi etis, tidak percaya langsung kepada Tuhan. Ini jadi pengajaran kepada kita. Jangan orang-orang muda terlalu dipuji-puji. Ustaz baru balik Mesir, baru balik Azhar, baru balik mana-mana, kita angkat. Sampai kadang-kadang orang muda, tuan-tuan, dia belum banyak pengalaman lagi dan sebagainya. Jangan terlalu menjanju-janju. Dan jangan terlalu taksub. Kalau orang tu salah, tetap salah. Tak kira siapa, tuan-tuan. Kalau dah cakap roh boleh berpindah-pindah, Nabi Adam turun ke Gunung Jerai. Siapa cakap ni? Tak ada dalam hadis, dalam Quran. Kalau dia salah, dia tuan guru ke, dia siapa ke, salah tetap salah. Jangan bila orang tegur seseorang itu, kita kata, oh ini ustaz ni memang dia labelkan. Sekarang mudah nak melabelkan orang-orang bila dia tidak sependapat. Benda agama ni benda yang kadang-kadang ada pendapat macam ni, pendapat macam tu. Bukan nak suruh tok guru ramai-ramai. Saya ada tok guru, orang tu ada tok guru. Biasalah berbeza sikit-sikitnya. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Bukan dia ikut bulat-bulat Imam Malik. Dia ada mazhab sendiri. Walaupun ilmunya bersanad. Ilmunya bersanad. Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil ilmu daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Imam Malik. Imam Malik mengambil ilmu daripada Nafi'. Nafi' mengambil ilmu daripada A'wash. A'wash mengambil ilmu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil ilmu daripada Nabi SAW. Sanadnya ada, tetapi tidak semua sama. Sebab tu timbul mazhab. Kalau salah, tak kira siapa, tidak tak boleh. Ini orang macam ni jangan ditegur, dia memang betul semua. Siapa tegur, level lain. Saya tetap akan tegur walaupun orang tu siapa. Kalau dia salah dan kalau masyarakat boleh terkeliru dengan dia. Alhamdulillah lah bila ditegur oleh ramai orang, dah tarik balik kesalahan. Kalau tidak, apa akan jadi, tuan-tuan? Cakap roh berpindah ni bukan kecil-kecil punya dosa. Boleh menyebabkan kufur dan rosak akidah. Bayangkan kalau tak ada orang tegur kerana gelaran dia tuan guru. Apa akan jadi pada anak muridnya puluh-puluh ribu tersebut? Ingatlah sikit, fikirlah sikit. Jangan bila ustaz lain tegur, ustaz ni
Oh, Wahabi ke apa? Sikit-sikit nak Wahabikan orang. Kalau Wahabi, tak adalah pimpin majlis tahlil. Kalau Wahabi, tak adalah berdoa ramai-ramai dalam sembahyang. Wahabi itu mazhab Hambali. Dia tak nak tahlil, dia tak nak pimpin ramai. Jangan kita mudah-mudah. Adakah kawan saya dicop? Dan saya pun dicop juga, peduli apa? Yang kita sampaikan, yang penting kebenaran. Berbalik pada penyakit air tadi, tuan-tuan. Penyakit air ni, dia boleh menyebabkan berbagai macam. Ni saya beri contoh, tuan-tuan. Nanti kalau buku tu siap, tuan-tuan boleh belilah. Beri pada anak-anak supaya dia baca. Kita nak ceramah kepada anak-anak dia, anak-anak kita tak mungkin, tuan-tuan. Nak cerita macam penceramah cerita. Kita kata, bahaya nak penyakit air. Anak pun kita pun tanya, air tu anak siapa ayah? Kita nak terang susah. Penyakit air dia boleh kena rumah. Contoh, kalau rumah terkena air. Sering timbul masalah di dalam individu rumah tersebut, mudah bergaduh walaupun tanpa sebab yang munasabah. Biasanya kerana mungkin penyakit air jin. Kadang-kadang orang bila dia duduk rumah terek ke apa sebelum dia nak duduk, orang Melayu ni dia tak baca surah Al-Baqarah, jangan. Sebab surah Al-Baqarah ni rasa panjang. Sedangkan Nabi suruh baca surah Al-Baqarah. Ataupun kalau kita pergi homestay, anak saya dulu kena waktu cuti sekolah, saya duduk di homestay. Kita kalau masuk homestay, homestay ke hotel ke, baca Amanar Rasul. Dia panggil khawatim suratil Baqarah. Penutup surah Al-Baqarah. Start daripada Amanar Rasul tu. Amanar Rasul sampai habis lah. InsyaAllah dia boleh bertahan permis yang kita duduk itu selama 3 hari. Daripada gangguan jin dan makhluk halus. Rumah kita pun boleh baca setiap malam. InsyaAllah tidak ada gangguan. Dan kalau ada ain-ain, insyaAllah. Dan saya akan beritahu nanti, kalau rumah kita rasa ada simptom-simptom terkena ain, ataupun mungkin gangguan biasa dan sebagainya, boleh kita buat cara ni. Kemudian sentiasa cenderung untuk bercakap dengan suara yang kuat. Mudah berdekil-dekil, suami mudah bercakap kuat dengan isteri. Walaupun pada perkara-perkara yang biasa, yang sepatutnya boleh bercakap dengan nada yang biasa dan intonasi yang biasa. Tapi dia mudah meninggikan suara. Kemudian ahli keluarga sentiasa dirundung kesedihan, berterusan sehingga hilang kebahagiaan, suka bersendirian di dalam bilik, tidak mahu keluar daripada rumah. Saya pernah jumpa ada seorang ustaz. Tuan-tuan tak kenal di kampung saya Kelantan. Minta maaf kalau live ni sampai kat Kelantan, kampung saya tengok. Saya nak beritahu contoh, tuan-tuan tak kenal dia. Dia seorang ustaz yang baru balik daripada Brunei. Duduk kat kampung. Jadi imam apa semua dah pencing. Biasalah bila jadi imam kat kampung mesti ada orang kagum. Dan tak mustahil ada orang hasad dengki, kita tak tahu manusia. Tiba-tiba ustaz tu berubah perangai, tak pergi surau lagi, berkurung atas loteng bilik dia. Dan ini bukan sihir, tuan-tuan. Ada orang bila tengok benda macam ni dia kata sihir. Sihir ni susah, tuan-tuan. Kena jumpa dengan Tok Bomoh, kena jumpa dengan dukun apa semua. Kadang-kadang kita tak kenal pun dukun. Sekarang ada timbul satu lagi istilah, dia panggil uskun. Uskun ni ustaz campur dukun. Dia macam ustaz tapi sebenarnya dukun. Saya bagi contoh, satu pusat rawatan yang ada dalam Facebook. Followers dia 690,000 lebih. Dia ni saya panggil dia uskun lah. Termasuk uskun. Sebab apa? Dia, penampilan dia berserban, ada tarikat, sentiasa gantung buah tasbih. Tapi amalan dia ada yang berciri kedukunan. Satu hari, dia cakap buah tasbih yang dia dijual kepada salah seorang pengikut dia, followers dia tu, hantar balik buah tasbih tu. Dengan sekeping kertas yang tertulis lebih kurang, saya terjemahkan secara bebas. Orang tu kata, ustaz saya tak boleh pakai buah tasbih ni. Dia punya panas. Orang tu ada gangguan. Buah tasbih tu menyebabkan dia panas. Lalu ustaz tu memegang buah tasbih dia dengan bangganya. Tengok guys, dia kata guys, dia panggil guysnya. Tengok buah tasbih ni. Dia nak beritahu tasbih dia menyebabkan orang jadi kepanasan. Kalau orang ada gangguan. Allah tidak akan buat sesuatu yang bentuknya fizikal. Dia memberikan kuasa mistik yang boleh menyebabkan gangguan dan benda-benda yang bersifat mistik akan memberi kesan. Allah tak buat. Allah buat kayu kecengal untuk kerasnya supaya dapat dibuat rumah. Saya pernah mengajar di Sarawak. Di Sarawak ada seni kayu namanya kayu belian. Bukan berlian, belian.
Kayu ni cukup keras. Kerana di Sarawak banyak rumah-rumah yang berada perkampungan di kawasan paya bakau. Kayu belian ni tuan-tuan, makin dia kena air laut, makin dia kena pasir, makin dia keras. Bahkan dia lebih keras daripada kayu cenggang. Kayu cenggang sesuai dekat sini, dia tak ada kat sana. Sana Tuhan buat kayu belian. Untuk apa Tuhan buat? Bukan untuk jadi pendinding, bukan apa. Untuk buat tiang, buat rumah. Itulah kelebihan dia. Ada orang sekarang, bila kita cakap macam ni, Ustaz, setiap benda Allah buat ada kelebihan. Betul ada kelebihan. Fizikal, kelebihannya fizikal. Jangan campur aduk dengan mistik, dengan kerohanian. Jangan campur. Nanti dia akan jadi syirik. Dia pun cakap, buat tasbih dia menyebabkan orang jadi kepanasan. Ustaz yang berserban besar dalam Facebook, saya cukup geram tuan-tuan, dia orang Kelantan. Dia cakap kayu gemunggal, kemudian hitam, jadikan buah tasbih, letak dalam poket, pergi kulu kilir, menyebabkan jin, syaitan, semua takut, sihir pun tak kena. Ini apa ni tuan-tuan? Ini azimat. Walaupun buah tasbih, bila diiktikakkan, dia ada kelebihan, dia bersifat mistik, yang boleh menolak jin, boleh menolak apa semua, maka dia menjadi azimat yang Nabi sebut dalam hadis, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa gantung tangkal, maka dia boleh jadi syirik. Na'udzubillah. Kayu gemunggal, kemuning hitam, kayu koka, semuanya tak ada khasiat mistik. Kalau kita asah minum debu dia, apa semua, mungkin boleh, fizikal. Tapi kalau buah tasbih letak dalam poket, tak ada apa-apa, dia tak akan keluar aura apa-apa. Berapa banyak orang tertipu dengan kayu koka yang masuk ke negara kita 1996. 10 tahun, 8 juta lebih rakyat Malaysia menghabiskan duit untuk beli kayu koka yang tak ada khasiat langsung. Bahkan seorang ustaz menulis dalam bukunya bahawa kayu koka ini khasiatnya begini-gini, jin takut, mudah bersalin. Kemudian dia kata, satu benda yang berkilat lagi tajam, kalau kena, insya-Allah tidak elok, dia maksudkan dengan peluru. Tapi dia tak sebut peluru betul-betul, dia takut orang tembak dia. Ustaz tu terkenal keluar dalam televisi. Ustaz-ustaz segelintir yang bawa kayu koka. Menyebabkan pakcik-pakcik beli. Pergi ke Mekah beli kayu koka. Tasbih kayu koka kerana khasiat dia. Saya pernah jumpa orang syirik kerana kayu koka. Beli kayu koka dengan seorang ustazah sekolah petang. Tapi bukan Melaka lah. Dah RM100 cincin. Bila kita pergi rawat, rupanya jin berada di situ. Menyebabkan histeria berlaku. Sebab bila dipuja, dia akan pergi. Cuba kita puja keris. Dia akan menempel pada keris. Sebab tu kadang-kadang keris yang tak kat dinding bergerak-gerak. Bukan keris tu sakti tamisari ke apa. Benda tu dah ada kat situ. Oh, kamu tak tahu. Oh, keris ni bukan sesebarang ustaz. Bila kita tidur, dia bergerak-gerak. Apa benda masalahnya nak bergerak kalau syaitan nak buat? Tak ada apa pun. Menyebabkan kita pun buang cincin tersebut. Alhamdulillah, sekolah tu tak histeria. Lepas tu, dekat seminggu lebih dia telefon kawan saya. Ustaz, saya nak kembali cincin kayu koka saya. Kata, dah kenapa? Kan abang dah tahu bahawa antara penyebabnya benda tu duduk kat situ. Sebab waktu beli tu ada pemujaan. Dia kata, sejak saya kayu koka tu tak ada, rezeki saya menjadi semakin kurang. Tengok. Jawablah di akhirat ustaz-ustaz yang kempen kayu koka ada khasiat apa semua. Kerana tidak semua orang memahaminya. Dan akhirnya menjadi syirik. Man sanna sayyi'atan falahu wizruha wa wizru ma amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk satu sunnah yang buruk, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Nak pakai kayu koka punya buat tasbih, silakan. Tapi jangan kita iktikad ada khasiat. Pergi Langkawi suruh beli buluh yang tak ada lubang tu. Kononnya letak kat rumah. Kalau untuk bantai pencuri, tak ada hal. Memang kau kena tu. Tapi kalau rasa dia ada khasiat, berjaga-jaga. Pelihara ikan betuk, ikan puyuh. Kononnya takut pencuri masuk. Ikan betuk, pencuri tak masuk. Pencuri ni ingat bodoh. Dia lagi cerdik pada kita lah. Takkanlah kerana ikan betuk dia tak nak masuk mencuri. Dia dah rancang seminggu tau. Tiba-tiba ikan betuk dia pun balik. Tak ada. Dengan ikan betuk pun dia sapu. Apa alasannya? Kononnya ikan betuk tu tak tidur malam. Menyebabkan orang takut. Mempercayai ada kuasa yang keluar daripada ikan betuk yang boleh menolak mudarat, yang boleh menarik manfaat, maka dia boleh menjadi syirik, na'udzubillah. Sebab dia tak boleh buat apa-apa ikan. Boleh buat apa ikan yang duduk dalam tu?
Orang Melayu ni kadang-kadang setengah-setengah lah, mudah nak percaya benda-benda mistik macam ni. Saya tengok kesian dia dalam benda tu. Ustaz, ada setengah bukan ustaz lah, uskun tu. Dia jual cincin apa semua, kononnya dah install dah. Ada khodam, ada apa. Dia ada jin. Dia siap boleh install tu, ada khodam. Saya tengok kesian ada seorang akak tu. Dukun tu tunjuk pasli, dia bank in 3,000 dengan sebentuk cincin yang berharga RM60 saja. Kononnya sudah diinstal dengan mak timah, bidang mak timah apa tu? Bukan kak limah. Mak timah. Kononnya ilmu perbidanan, jin yang ada menguasai ilmu perbidanan dimasukkan dalam cincin tersebut, dan siapa yang memakainya akan mewarisi ilmu tersebut. Betapa banyak syirik-syirik berlaku. Kena jaga-jaga. Ni sikit-sikit cerita kayu tu, kayu kemuning, gemunggang hitam apa semua. Ada ustaz cerita budak menangis malam suruh berubat dengan air cap. Air yang kumbahan belakang rumah tu. Bila kena tegur, marah. Padahal kau bawa tu salah. Ilmu mengarut-garut. Yang terbaru ni, cenua. Cenua ni minyak pengasih. Yang siang buat. Bila orang tanya ustaz tu, cenua macam mana? Oh, cenua tak ada hal punya. Dia khasiat. Saya tak nak beritahu kelebihan cenua ni. Takut Wahabi tahu. Apa kaitan dengan Wahabi ni? Allahu Akbar. Padahal kau duk kempen benda syirik. Bersorak tu bomo tuan-tuan. Jual cenua tu. Yang letak dalam tu. Tak minyak apa dia masuk dengan akar kayu sikit. RM160. Allahu Akbar. Kesian. Rumah sentiasa berbau tidak menyenangkan walaupun dibersihkan. Dia ada bau macam tak enak walaupun sering dibersihkan. Yang saya cerita ustaz tadi, dia berkurung dalam rumah akhirnya sampai meninggal. Ini bukan sihir tuan-tuan. Inilah air. Kalau tidak dirawat dengan betul, dia akan itu. Dinding rumah cepat berkah dan pecah-pecah. Penghuni rumah sering sakit. Bertebaran serangga-serangga yang merayak setiap penjuru rumah. Ini saya dah tengok semua tuan-tuan. Ulat gonggok, cicak yang terlampau banyak. Dan baru ni saya pergi merawat satu tempat, dia naik lintah-lintah dalam rumah di taman. Lintah bulan tu. Rumah orang lain tak kena, rumah dia aja. Saya pernah duduk di Kotas Guru dulu. Saya tak tahu tentang penyakit air. Ulat gonggok rumah saya, sebab masa tu tak belajar dalam sifat lagi, main masuk je kadang. Ulat gonggok sampai 30 ekor, 20 ekor sehari. Sapu-sapu datang. Sedangkan ustaz yang sebelah rumah saya tu, seekor pun tak ada. Ini air daripada jin. Sebab dia duduk rumah dia tu lama, kita masuk, dia tak puas hati. Dia duduk tak payah bayar sewa. Tiba-tiba kita masuk. Dia cakap, dia pun buat. Ulat gonggok, hari-hari ada. Sapu datang. Ni kawan saya di orang Singapura, dia nak sewa sebuah rumah. Baru nak sewa ni, nak sewa rumah tersebut. Lepas tu, duduk dalam tu, rumah tu tuan rumah dah basuh dah, cuma dia nak kemas sikit-sikit. Dia pun makanlah makanan dengan kawan-kawan dia dalam polistrin dia. Letak dalam plastik hitam. Tiba-tiba merayak ulat putih penuh. Sedangkan ulat putih tu kalau sampah yang lama, sampah yang basah-basah, saya kata itu penyakit air. Air dah datang. Air daripada jin, dia tak puas hati. Dia tak jadi sewa rumah. Dan ini bukan cerita dongeng. Syekh Wahid Salam Bali menceritakan dalam bukunya. Saya dah ada tulis dalam ni. Dia masih hidup lagi. Syekh Wahid Salam Bali yang mengislamkan lebih 100,000 orang dan membina berpuluh masjid. Syekh Wahid Salam Bali pakar dalam bidang perubatan Islam. Dia kata suatu hari rumah dia terkena air. Seorang makcik daripada kampung mana datang berubah. Kemudian selepas makcik tu balik, semua penjuru rumah dia tu ada ulat-ulat putih yang melekat di dinding. Dia pun suruh isteri dia sapu, lepas sapu datang balik. Akhirnya dia duduk. Dia kata ini bukan ulat biasa. Makcik tadi. Makcik tu datang, dia kagum dengan rumah orang bandar. Dia orang kampung. Sebab tu kita kalau pergi rumah orang, jangan belilau-lilau. Kan ada orang tulis, masuk rumah orang jadi orang buta. Keluar rumah orang jadi orang pekak, bisu. Jadi orang bisu. Masuk rumah orang jangan tengok tu. Takut ada yang kita terkagum, boleh terkena air, rumah dia akan bermasalah. Sebab tu masuk rumah orang jangan. Dia siap kritik, kenapa letak kat sini? Suka hati dia rumah dia. Ya kau, itu pasal apa kan? Jangan. Keluar rumah, bisukan mulut.
Jangan ceritakan. Tapi makcik tu tengok dengan kagum dengan apa, dia orang kata Syekh Wahid Salabani, rumah aku tidaklah hebat sangat. Tapi kerana makcik tu orang kawasan pedalaman, orang miskin, orang Mesir, kalau yang miskin, betul-betul miskin kawasan pedalaman. Akhirnya Syekh Wahid Salabani pun baca ayat Quran pada air. Kalau kita rasa rumah kita terkena, rejis di dinding rumah kita sambil membaca ayatul kursi. Dan kalau boleh ikut lawan jam, anti-clockwise. Sebab kalau kita tengok, kita tawaf pun, kita lawan jam. Dan semua sel-sel apa kita tengok, mereka bergerak kan. Proton, neutron, apa kita belajar sains itu, mereka bergerak lawan jam. Maka Dr. Harudin, tuan guru kami, ketika dia menyuruh perawat dan syifa kalau nak rejih rumah, ambil berkat tu lah. Bukan ada dalam hadis ni, ambil berkat. Dengan lawan, kita start daripada pintu rumah, kemudian keliling. Jangan putus membaca ayat kursi sampai habis. Dan rejis kena air yang sudah dibacakan, Al-Fatihah, 3 kul, selawat dan sebagainya, rejis. Untuk itu boleh buat sendiri, tak panggil Darul Sifat pun tak apa. Tapi setengah orang kalau gangguan ada teruk, baru dia panggil Darul Sifat lah. Kalau biasa-biasa buat sendiri je. Betul. Bentol lampu terbakar secara berturut-turut. Ni saya dah tengok, tuan-tuan. Bukan 1-2. Kalau 1-2 tu bukan ain Jangan lampu bentol terbakar malam ni. Allah, ain. Padahal sebiji baru. Itu memang dah nak terbakar sebab dah lama dah. Ni kadang-kadang serentak. Ada 6 terpadam. Kemungkinan. Dia adalah penyakit ain. Dan ni saya dah tengok dah. Saya yang saya tulis ni, ada yang berdasarkan pengalaman, ada yang saya ambil dalam kitab. Dan buku ni ada nota kaki untuk tuan-tuan buat rujukan. Ada ustaz-ustaz yang nak buat rujukan, boleh tengok pada buku asal yang saya telah rujuk tu. Nak azan dulu? Belum lagi. Penghuni rumah suka membelanjakan harta pada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan diperlukan. Ingat, air dia boleh bukan sakit saja. Kadang-kadang dia boleh mengubah sikap. Berbelanja pada benda yang tak perlu. Contoh, dah banyak dah Tupperware, beli Tupperware lagi. Di marah orang jual Tupperware ni. Aduh, nyesal aku datang kuliah. Baru nak kempen Tupperware dalam grup WhatsApp. Ustaz dah sebut. Tu contoh Kalau tak ada, belilah. Ni ada, beli lagi. Tak kira pakaian ke apa. Kena air tu. Kadang baju dah banyak dah. Sampai nak roboh almari. Dia boleh kata, tak ada baju bang. Ini kemungkinan. Membuat benda yang membazir-bazir. Yang berkaitan dengan rumah. Contoh hias rumah. Yang tak apa-apa tu. Ini boleh menyebabkan itu puncanya air. Penghuni rumah sentiasa mudah mengantuk apabila berada di dalam rumah. Kalau mengantuk ketika mendengar kuliah maghrib, itu bukan air. Itu gangguan biasanya. Kebanyakan peralatan di rumah cepat rosak. Kalau beli barang-barang elektrik kan cepat rosak. Itu juga tanda. Timbul perasaan susah hati, lemah semangat. Kalau rumah terkena air, dia efek pada anak-anak. Anak-anak dan keluarga. Sentiasa ditimpa kemurungan, berlaku berita menyedihkan, bertimpa-timpa. Tak pernah tak dirundung malam keluarga dia. Ada aja. Kejap tu, kejap anak sakit, kejap macam ni, kejap hilang, macam-macam. Ini mungkin berpunca daripada air. Saya rekahkan azan dulu. Okey, azan dulu, lepas tu kita sambung sikit lagi. InsyaAllah tak lama, tuan-tuan. Allah Akbar, Allah.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ain ni ada dalam disebut dalam Quran dan hadis. Ada saya tulis dalam buku ni, saya buat satu contoh lah. Ain yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Sahal bin Hunayf. Dia ni seorang yang handsome, kulit dia putih. Disebut dalam hadis macam kulit ada darah. Bila dia mandi di kolam, dia buka baju. Jadi kawan dia tengok tu, kawan dia nama Amir bin Rabi'ah. Dia tengok kulit kawan tu putih sangat. Kalau kita, bahasa kita, wow, tak pernah aku tengok kulit macam ni. Selepas dia puji kawan dia, Sahal bin Hunayf tadi, radhiyallahu anhuma, maka tumbang kawan tu. Bila tumbang, macam kena stroke lah. Lalu dibawa pada Nabi SAW. Nabi cakap, siapa yang nak bunuh kawan sendiri ni? Maknanya kalau tidak dirawat, mungkin dia stroke lah. Stroke ni ada dua jenis. Satu stroke memang kerana darah tinggi ataupun sebab-sebab fizikal. Yang ni kita bicarakan tentang disebabkan oleh ain. Kerana dia berlaku selepas sahaja dia dipuji oleh sahabatnya tadi. Walaupun dia sihat walafiat. Lalu orang pun tanya, Amir bin Rabi'ah. Nabi pun panggil dia. Lain kali kalau nak puji orang, sebut Masya Allah, Tabarakallah dan sebagainya. Maka bila dia tahu, senanglah. Kalau tahu, kita ambil bekas tadi. Lalu dia ambil orang tu, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu pun mandikan air, ambil sembahyang, tadah, kemudian simbah pada Suhail bin Hunayf radhiyallahu anhu. Simbah aja kena pada belakangnya, terus sedar daripada koma dia tadi, boleh bergerak, boleh bercakap macam biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa pun. Sebab tu orang dulu, kalau ada penyakit misteri yang tak tahu apa-apa, dia suruh guna air kolam masjid. Kerana kemungkinan orang yang mengairkan orang tersebut berada dalam kampung tersebut. Dan dia telah celup tangan dia dalam kolam tersebut. Kesan daripada dia celup tu boleh jadi kerawatan. Ini memang ada dalam hadis. Memang dibuat oleh ulama, ini bukan khurafat. Bahkan saya pernah rawat seorang yang terkena ain, bila saya syakkan, bila tanya-tanya saya syakkan mungkin orang tu menyebabkan ain. Nak jumpa dengan dia, nak cakap, nak ambil call, ambil sembahyang, apa semua gini-gini, mungkin payah. Nanti dia kata kita buat dia, apa dia tak faham. Saya kata tak apa. Ambil air, ambil kain tuala kering, lap pada tempat yang dia pegang. Contohnya tombol pintu.
Dia pegang tombol pintu. Tak kisah orang lain pegang, tak ada hal. Yang penting orang yang kita syak menyebabkan air itu pegang. Lap pada tombol pintu, rendang pada air yang dibaca 3 kul, mandi. Alhamdulillah tuan-tuan, sihat. Sebelum saya tulis buku ni. Tapi saya tak masukkan lah. Takut ada orang perasan sebab dia dalam kawasan belakang dan sebagainya. Tapi nak cerita je tuan-tuan, boleh sebab macam tu. Sebab tu dulu orang panggil, ambil kolam masjid. Siapa orang tunggu kita, imam kita. Kalau teruk sangat, ambil 7 kolam masjid. Mungkin orang air kita dekat sana, kampung sini. 7 kolam masjid. Tapi kalau kena air sekarang, nak ambil bekas apa? Yang airkan kita duduk di Afrika Selatan tu. Sebab gambar masuk dalam Facebook comel sangat. Ni gambar orang perempuan letakkan gambar comel-comel, buat konten-konten nak suruh orang jadi kagum apa. Kena, tak cepat lambat akan kena nanti kalau kita mempermainkan. Jangan main-main. Nampak macam tak kena. Air ni bukan dia kena jadi apa? Jadi sakit. Ada yang berubah sikap. Dalam hadis sebut, orang yang kena air itu boleh manjat tempat tinggi dan dia akan terjun. Boleh bunuh diri. Boleh bunuh diri. Tuan-tuan tengok baru ni dekat di sebuah di Pulau Pinang. Dia baru uli roti dengan bapak dia petang tu. Tiba-tiba parking kereta dekat Jabatan Pulau Pinang, terjun. Dan kadang orang ni kita tidak ada rekod. Macam tak ada masalah keluarga, masalah apa. Kadang-kadang air boleh menyebabkan dia hilang pertimbangan. Dia boleh sampai peringkat membunuh diri. Ada saya tulis dalam ni tentang seorang Bilal yang menggantung diri, dan saya rasa dia terkena ain kerana simptom dan cara dia membunuh diri dengan tidak ada dilatari dengan masalah-masalah keluarga, masalah kewangan, tiba-tiba sahaja dalam keadaan dia macam tu. Kalau orang kafir banyak benar lah, kita tengok penyanyi-penyanyi barat tiba-tiba tembak ketika dia berada di kemuncak populariti. Ini semua boleh disebabkan ain. Ain bukan sahaja kena pada orang Islam, dia kena pada orang kafir. Dan orang kafir lebih banyak barangkali yang berkaitan dengan ain jin kerana mereka tak ada pendidik. Saya nak tamatkan ni, sebelum saya tamatkan saya nak beritahu simptom-simptom. Lepas tu saya buka sedikit soalan. Sebab kalau nak cerita banyak, buku terbaru yang bakal keluar ni dia jadi 200 muka surat. Ni 160 lebih saja. Sebab saya besarkan sikit font, dia jadi 200 muka surat. Dan saya buat cream paper tu, di cream paper dia lagi kualiti daripada kertas putih. Kadang bila kita baca, mata kita tak sakit. Senang kita nak baca. Yang penting saya nak suruh orang baca. Supaya dapat bermanfaat, dapat sebarkan ilmu ni. Ini di antara saya harap menjadi jariah saya di akhirat nanti. Antara simptom ain, pening kepala bukan disebabkan penyakit biasa. Kalau migraine ke biasa tu biasa, ni pening kepala. Nak kata darah tinggi tidak. Nak kata itu, tapi ain. Wajah menjadi pucat kekuningan. Tanda kekuningan bagi orang yang berkulit putih lah. Kalau orang berkulit gelap, dia menjadi semakin gelap. Tuan-tuan perasan tak? Tiba-tiba kita rasa tengok di cermin kita, muka kita jadi rasa keruh, kelam, kusam. Ada hari-hari tertentu, kemungkinan pada masa tu kita terkena air. Maka caranya ambil air yang dibaca 3 kul, basuhkan wajah kita tersebut. Selalu berpeluh dan kerap buang air besar atau air kencing, bukan disebabkan faktor pemakanan. Kencing kerap, bukan prostat, bukan apa. Kalau orang 60-50 ke atas kencing kerap tu mungkin prostat. Ni budak muda, saya dah jumpa semua ni tuan-tuan. Umur 20-an, naik kereta dengan dia 3-4 kali berhenti kencing. Sedangkan dicek doktor tak ada penyakit pun. Ini disebabkan oleh air. Banyak sendawa dan menguap, terutamanya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dan juga berada dalam solat berjemaah. Ya, bukan sendawa lepas makan ya. Dia sendawa tiba orang kata angin. Tak. Antaranya kemungkinan air. Ayat angin itu angin lah. Kurang atau terlebih tidur atau tidak dapat tidur pada waktu malam. Kurang tidur atau terlebih pun dia juga. Okay. Nafsu dan selera makan menjadi kurang, kedua-dua tangan dan kaki menjadi lembab macam berpeluh disertai dengan kebas. Jantung berdebar-debar dan rasa sesak nada, bukan sebab penyakit jantung. Ini kita bukan cerita penyakit medical. Yang penyakit medical jumpa doktor. Bukan doktor penyelesai semua masalah. Sihir tak boleh doktor buat. Gangguan makhluk halus tak boleh doktor. Air pun bukan penyakit doktor. Penyakit doktor ada bidang tugas dia.
COVID, penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, macam-macam lah. Itu dia boleh. Pembedahan. Rasa semah yang tidak normal, emosi menjadi tidak stabil, mudah marah dan sedih. Mungkin dia jadi macam anxiety dan sebagainya. Sakit di bahagian punggung atau belakang, juga di bahagian antara dua bahu. Ni saya tak cerita penyakit fizikal. Bukan darah tinggi, bukan kencing manis, tiba-tiba sakit tu. Badan menjadi gemuk walaupun sedikit makan. Mengidap jenis-jenis kanser tertentu tanpa sebab medikal, seperti kanser payudara dan sebagainya. Dia jaga pemakanan, kawan-kawan, orang serumah, apa tak kena, tak ada keturunan, tiba-tiba kena. Kena pula usia muda, kena pula dapat dikesan ketika sudah berada pada tahap yang tertentu. Ini kemungkinan. Saya jumpa beberapa orang cikgu di sekolah. Ada yang dah meninggal dah. Mereka ni cantik, sering dipuji dan rajin bekerja. Kadang-kadang dia kena penyakit-penyakit ini. Tak mustahil. Ini disebabkan oleh penyakit ain. Tapi kerana manusia jahil tentang penyakit ini, semuanya difisikalkan belaka tanpa melihat kepada sebab-sebab dan faktor lain. Yang seterusnya, berlaku keguguran rambut yang luar biasa. Tapi kalau umur 60 tahun rambut gugur, itu bukan ain. Itu memang patut gugur dah. Kalau yang tak gugur, kita jadi hairan. Umur 70 tahun rambut semua masih hitam berkilat, kemudian tak. Kalau gugur, umur muda-muda, setiap kali mandi bersepah dalam bilik air tu, jaga-jaga tu. Tanda kehitaman di bawah mata bukan berkaitan dengan tidak cukup tidur. Wujud tompok-tompok di bawah kulit, bangun tidur lebam-lebam tu. Tak ada siapa gigit. Orang sebelah dah tak ada gigi dah. Memang tak ada harapan nak gigit. Bahkan sebelum tidur dia simpan gigi palsu dalam peti sejuk dia. Dan maknanya, kalau bangun tidur lebam-lebam, biru-biru dekat pohon dekat apa, itu kemungkinan kena penyakit ain. Selalu keluar rumah dan berasa tidak selesa berada dalam rumah. Ini terutama orang lelaki ni. Jaga-jaga yang mengetir balik pukul 3 pagi. Berasa seolah-olah nak mati dan berputus asa dalam kehidupan. Rasa nak mati, rasa putus asa, rasa tak selesa, rasa murung. Melihat orang-orang yang telah mati dalam mimpi. Jumpa orang mati dalam mimpi. Menghidap penyakit pelbagai yang tidak mampu dikesan oleh perubatan moden. Banyak menangis bagi bayi dan kanak-kanak. Berlaku dia melihat orang-orang yang terkena air, melihat orang yang marah pada dia, orang yang ainkan dia marah. Kehilangan harta benda, bisnesnya boleh hancur dan bankrupt, dibenci oleh ahli keluarga, orang tak suka pada dia. Tempat kerja ke apa dia bagus. Kadang orang benci, tiba-tiba benci. Aku jadi tak suka dengan kau sebab apa? Kecil besar je tengok. Kawan tu tak ada apa pun. Kadang-kadang dalam keluarga dia, keluarga sendiri tak suka. Padahal dia anak yang baik. Kemungkinan dia telah terkena air, menyebabkan kebencian. Kena rawat diri sendiri. Sama ada baca Al-Quran, baca kepada air dan mandikan dan sebagainya. Berisiko kehilangan jawatan, tiba-tiba menangis dan mengeluarkan air mata tanpa sebab. Badan terasa panas tanpa sebab. Bukan demam, bukan apa, tiba-tiba hangat badan. Kalau isteri dia ke suami dia sentuh, kenapa badan abang panas? Padahal dia tidak demam. Ini kemungkinan disebabkan oleh air. Dan cara merawat air ada saya beritahulah. Dan dalam ni air juga boleh terkena pada binatang. Ada soal jawab berkaitan dengan air. Cara-cara rawat air ada dalam ni. Tuan-tuan boleh rawat sini. Dan di akhirnya saya bawakan hadis-hadis, doa-doa dan juga ayat Al-Quran yang berkaitan untuk merawat penyakit air. Ayat ni banyak. Tuan-tuan boleh pilih untuk baca. Tidak semestinya baca sekaligus. Cuma saya nak beritahu, di antara pendinding air yang paling kuat yang Nabi suruh amal ialah baca 3 kul selepas subuh, sekurang-kurangnya, dan selepas asar atau selepas maghrib. Kalau terbaik sekali nak tidur, baca pada tapak tangan, bus, kemudian sapu di seluruh badan kita. Bagi baby-baby yang baru lahir, dindingkan dia. Bacakan doa u'izuka kalau dia lelaki. Bikalimatillahi tammah min kulli aduwin wa hammah wa min kulli syaitanin wa ainin lamah. Doa ni ringkas tapi dia cover banyak perkara. Aku mohon perlindungan dengan kalimah yang, dengan Allah, dengan kalimah yang sempurna. Min kulli aduwin, daripada segala musuh. Tak kira musuh fizikal atau musuh yang tak nampak. Min kulli adu wa min kulli aduwin wa hammah. Hammah binatang berbisa yang kalau dia patuk boleh menyebabkan kematian, termasuk ular. Ini doakan untuk anak-anak cucu kita. Baru ni keluar dalam
internet. Seorang budak umur berapa tahun pergi balik kampung rumah atuk dia. Mari kat kawasan sampah, kena terpatuk oleh ular, meninggal dunia. Sepatutnya bapak-bapak doakan. Tak sampai berapa minit, berapa saat pun. Anak nak pergi sekolah, budak-budak ni. Kadang-kadang dia comel, dipuji oleh cikgu, oleh apa, oleh kawan. Tak kira lah. Kadang-kadang dia balik demam, jatuh sakit. Kita tak tahu sebab apa. Ini pun penyebab. Doakan sekejap. Tolong. Doa ni ada dalam buku ni. Dan ada dalam, boleh tengok dalam kitab lah. Uizuki kalau perempuan, dan min kulli ainin waham, ainin lamah, daripada pandangan mata-mata yang jahat yang boleh menyebabkan penyakit ain. Ramai ibu bapa, datuk-datuk dia tidak doakan cucu dia ketika lahir. Dia kebanyakan tahu azan saja. Itu pun ada yang bertukar dengan azan takbir raya. Kan? Dia nak cerita tu tuan, kalau cucu kita pergi rumah orang, kalau saya pergi rumah-rumah orang, ada cucu anak dia, saya akan baca doa ni. Uizuki bi kalimatillah tamah. Kalau perempuan, kalau lelaki uzika. Inilah yang Nabi bacakan kepada dua cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nabi kata sebagaimana inilah bapa kamu Ibrahim baca kepada Ismail dan juga Ishaq. Kalau Nabi panggil apa? Alaihi salam, alaihi wassalam. Kedua-duanya salam. Maknanya inilah start daripada Nabi Ibrahim lagi, doa ni turun kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita. Doa kalau untuk diri sendiri, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aduwwin wa hammah wa min kulli syaitani wa ainil lamah. Insya-Allah bila tak berbisa, insya-Allah syaitan, jin dan juga penyakit ain. Dan ingat, pendinding yang kita baca boleh lebur balik kalau kita marah. Ramai orang tak perasan. Bila dia marah, pendinding dia akan hancur balik. Dia kena pertahankan semula. Kadang-kadang dia cikgu kat sekolah. Dia dah baca dah lepas subuh tadi. Tiba-tiba kat sekolah, budak nakal pun dia pun marah, pumpang, marah betul ni. Bukan marah acak-acak. Pendinding dia baca tadi, habis. Dia boleh kena balik. Inilah yang berlaku kepada Amman bin Osman radhiyallahu anhuma. Anak Sayyidina Osman kena stroke. Orang pergi melawat dia, tengok dengan keheranan. Sedangkan dialah yang menyampaikan hadis Nabi daripada bapaknya, sesiapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali pagi dan 3 kali petang, dia akan terselamat daripada semua penyakit yang datang secara mendadak dan bala yang tiba-tiba, termasuk penyakit stroke dan sebagainya. Lalu dia kata, betul. Aku baca betul. Bapa aku Sayyidina Osman tidak membohong. Nabi Muhammad SAW lagi tidak berbohong. Tapi aku yang silap. Kerana pada hari ini aku telah marah. Dan akhirnya pendinding menjadi lebur. Ulama ni tuan-tuan, sahabat Nabi ni, boleh kena apatah lagi kita. Yang saya cerita air yang tumbang tadi, Suhail bin Hanif tadi, Hunayf tu tadi, Sahal bin Hunayf tadi, bukan kaleng-kaleng. Itu sahabat Rasulullah SAW. Apatah lagi kita. Kadang-kadang sedar atau tidak, ada sudah ramai yang terkena air. Berapa ramai budak-budak yang berubah perangai daripada baik kepada buruk bila dipuji oleh melampau-lampau oleh keluarga dia, cikgu dia di sekolah. Cikgu-cikgu kena tahu. Nak puji anak murid, Masya Allah kau ni pandai, Masya Allah tabarakallah. Jangan puji kosong. Tak mustahil ada cikgu yang menyebabkan anak muridnya terkena air. Ada bapa yang menyebabkan anak murid terkena air. Air boleh berlaku kerana pujian atau kerana hasad dengki. Dan hasad dengki sangat berbahaya. Sebab tu kita dilarang berhasad dengki pada orang. Dalam ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan beli nanti kalau dah siap, mungkin hujung bulan ni, nanti Syekh kita ambil nama, saya akan hantarlah. Beri pada anak-anak. Kalau dah habis baca, tak nak beli banyak, tak nak beli 2 ke, beli 1 pun tak apa, beri pada anak. Biar dia tahu ni. Kita nak cerita ni, kadang-kadang budak muda, saya selalu tegur. Kalau anak murid saya post gambar baby dia dalam internet apa semua, saya tegur. Saya PM dia, kata jangan. Takut terkena air. Tak kena tak apa. Saya tengok dalam satu Facebook seorang perawat daripada Syria. Dia tunjukkan gambar seorang baby Arab. Comel sangat dengan mata bulat apa semua. Buat dia post dalam Facebook. Dengan keletah budak tu yang boleh bercakap apa semua. Tiba-tiba tak berapa bulan budak tu masuk ICU. Berselirak wayar dia. Saya tak tahu mati ke hidup. Tuan-tuan ingat dulu ada di Sabah, seorang budak yang berkeletah, yang pandai
berceramah, dia bercakap, tiru penceramah apa semua. Ramai orang puji dia, netizen puji dia. Satu malam tiba-tiba dia sesak nafas dan dia bukannya ada asma dan dia meninggal dunia atas pangkuan ibunya. Tak mustahil. Inilah aib. Sebab sekarang orang suka masukkan konten buat dalam TikTok, dalam apa kan. Kita selalu tengok. Kadang-kadang kita pun rasa, kalau kita suka biasa tak apa. Kalau kagum tadi, ataupun dengki, itu bahaya. Sebab tu pendinding jangan tinggal. InsyaAllah siapa baca pendinding akan selamat. 3 kul tidak susah. Kalau tambah ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Dan kalau nak tidur malam ni, jangan lupa ayat kursi. Dalam hadis sebut, siapa baca ayat kursi, Allah Ta'ala akan hantar malaikat akan jaga dia sampai ke subuh. Dan jangan lupa kalau rajin baca Amanah Rasul. Dan kalau rajin lagi baca Tabarakal Lazi. Kalau rajin lagi, kembarkan dengan surah As-Sajdah. Yang Nabi tidak pernah tidur kecuali membaca kedua-dua surah tersebut. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadikan pendinding. Beritahu keluarga kita. Mulakan, kalau ada yang saya sebut tadi berlaku pada keluarga kita, termulakan hidup baru dengan kita. Perkemaskan pendinding, bacakan kalau dekat rumah boleh rejis pada air dan sebagainya. InsyaAllah, tuan-tuan akan tengok berlakunya perubahan. Jadi saya buka soalan kalau ada nak tanya sebelum kita tangguhkan. Okay. Okey. Dia air dengan sihir ni memang dia lebih kurang sama, tapi biasanya sihir ni kalau kena tu mungkin waktu dirawat tu dia akan jin dalam tu bercakap. Kalau kena air, biasa rawat dia tak ada apa. Dia akan menangis je. Paling kuat dia menangis. Kalau yang bertepik-tepik tu, mungkin sihir atau gangguan. Dan sihir ni kadang-kadang kita boleh tengok, dia bila dibaca mungkin dia akan berlaku sakit pada bahagian-bahagian tertentu. Contoh sakit perut, mungkin sihir dia terbakar. Dia terbakar. Ada sebagainya, dia boleh muntah-muntah. Tapi kalau air, biasa dia akan menangis. Yang saya selalu rawat, kalau biasa orang terkena air, dia akan menangis tiba-tiba je. Biasa je macam tu. Kalau yang bertepik-tepik apa semua sakit-sakit tu, kemungkinan dia gangguan biasa ataupun sihir. Sihir ni dia mungkin kita boleh tengok kalau ada benda-benda kat rumah yang pelik-pelik kan. Contohnya ada tiba-tiba bungkusan dekat rumah ke apa, itu sihir tu. Ingat air dia ada sama-sama juga dengan sihir, lebih kurang. Tapi dia sebab tadilah, sebab kagum dan hasad dengki. Dan orang yang mengairkan diri pun kadang-kadang dia tak perasan pun dia airkan orang. Sebab tu hukuman kepada air tidak ada. Ulama dah bincang. Kecuali orang yang sudah terkena boleh menyebabkan air. Ada negara Arab, terutamanya, dia boleh sebabkan air. Dia boleh tunjuk. Kau nak suruh apa jadi pada kereta ni? Dia tengok kereta tu, boleh rosak dengan izin Allah. Ada yang macam tu. Kalau yang macam ni, baru boleh dipenjarakan. Kerana dia boleh menyebabkan air secara sengaja. Yang tidak sengaja tadi tak. Dan biasa kalau terkena air, orang yang disebabkan oleh air seseorang tu, kalau orang tu meninggal, air pun akan tamat. Ada 2 cerita saya bawa dalam ni. Seorang yang telah tak dapat berjalan 15 tahun, kata silap saya. 15 tahun. Tiba-tiba suatu hari dia boleh menggerakkan kaki, boleh berjalan. Rupanya orang yang menyebabkan airnya pada hari tersebut telah meninggal dunia. Tetapi nak tunggu orang tu meninggal dunia, masalah lah. 8 kali pilihan raya, tak mati lagi. Kan? Jadi, kita kena rawat lah. Dia kadang-kadang cukup susah nak bezakan. Sebab tu setengah-setengah perawat, dia tidak tahu pun ini air. Dia agak gangguan biasa dan sihir. Kena tengok betul-betul. Itu biasanya air ni bukan disebabkan oleh orang buat apa semua. Kalau kita tengok, kadang dia tempat kerja, tak ada kawan buat apa semua. Mungkin kawan-kawan kagum pada dia ataupun dengki, dia rajin sangat. Ini pun boleh kena. Sebab tu kena pesan pada anak-anak kita yang kerja mana-mana syarikat ke apa semua kan, baca pendinding. Sebab kita tak tahu manusia ni. Rajin pun tak boleh. Malas pun lagi dia menyapah. Sebab tak kena kan. Jadi kena baca pendinding lah. Nabi dah beritahu, pendinding mudah-mudah 3 kul. Takkan tak boleh hafal. Bukan Nabi suruh baca surah Al-Baqarah 289 ayat.
Kalau yang tu memanglah kita tak mampu. Di 3 surah tu je. Nak pergi kerja baca, nak pergi sekolah baca. Kalau baby tadi budak sekolah, anak-anak kita yang kecil-kecil, pegang kat kepala dia. Uizuki bi kalimatillahi tammah bi kulli aduwwin wa hammah wa bi kulli syaitanin wa ainil lammah. Tak berapa sampai semedek pun. Tak hafal lagi, tengok di buku dulu. Lama-lama hafal lah. Okay. Kalau tak ada soalan tu faham tu. Jadi dalam buku ni tuan-tuan boleh itulah. Saya beri ada 7 hadis berkaitan dalil-dalil tentang air. Ada 2 ayat Quran dan ada simptom testimoni dekat 20. Termasuk yang saya ambil dalam kitab yang saya pernah jumpa sendiri dan juga yang diceritakan pada saya. Jadi kalau kita tengok buku terjemahan, air dia contoh Arabnya. Ini saya dah ambil dalam banyak kitab lah. Dalam banyak kitab. Ini semua Allah yang berikan. Hadza min fadli Rabbi. Allah Ta'ala tolong saya untuk beri. Itu sebab keluarga saya pada kena. Apa semua. Dan anak-anak murid pun saya tengok. Kita sendiri pun kadang-kadang terkena juga. Sebab tu penceramah-penceramah kena baca pendinding apa semua kan. Macam-macam kita tak tahu. Kita berhadapan dengan orang. Orang duduk di kaunter, duduk mana. Yang kerja berhadapan dengan manusia apa semua ni. Yang terdedah ni. Dengan ni, kena mengetahui tentang penyakit ini. Dan ingat, semuanya berlaku dengan izin Allah. Sebab Allah menyebut dalam Al-Quran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak memberi mudarat, sihir ke, air ke apa semua, melainkan dengan izin Allah SWT. Dan jangan terlalu obses dengan air. Jangan sikit-sikit air. Memang air boleh menyebabkan kereta rosak. Tapi jangan bila kereta rosak, ini air ni. Pergi jumpa pomen, rosak apa? Air pomen pun bengong. Pening pomen. Apa hal kau ni? Tu. Jangan terlalu itu sangat. Dan jangan terlalu tidak mempercayai langsung seolah-olah air tidak wujud. Sedangkan Nabi yang mulia menyebut Al-ainu haqqun. Air itu adalah satu kebenaran. Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku meninggal dunia bukan kerana selain daripada qada dan qadar, ialah kerana penyakit ain. Maksud selain daripada qada dan qadar, selain daripada aksiden biasa, ada aksiden kerana ain. Daripada kanser biasa, ada kanser ain. Kebanyakan umatku, bila sebut umat Nabi Muhammad, bukan kita sahaja. Umat ada 2. Satu ummatul ijabah, umat yang terima dakwah, yakni kita semua ni. Dan satu lagi ummatul dakwah, umat tapi dia perlu kita dakwahkan, yakni orang-orang kafir yang belum memeluk Islam. Inilah yang banyak kematian terutamanya di akhir zaman, khususnya bila tersebarnya internet dan sebarnya apa-apa, makin mudah orang terkena ain. Jadi itulah saja pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan sendiri. Saya harap tuan-tuan yang beli nanti dapat bermanfaat, dan saya ijazahkan untuk diamalkan semua yang saya tulis, yang saya ambil daripada guru-guru saya, yang saya sendiri amalkan. Tuan-tuan boleh amalkan dan sebarkan pada sesiapa. Kalau dia ustaz, dia nak buat ceramah, silakan, tak ada masalah. Dia ustazah, dia nak beri kuliah, nak ambil dalam buku ni, silakan. Dia nak rawat diri sendiri, keluarga dia menggunakan ayat-ayat doa dalam ni, silakan. Semua boleh, tak ada masalah. Sebab buku ini ditulis untuk orang awam juga, untuk dibaca oleh ustaz, oleh siapa-siapa pun, kerana tidak semua orang mengetahui tentang penyakit ini. Semoga kita dapat bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan sendiri. Minta maaf pada terkasar bahasa, tersinggung peribadi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, dal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.